yang saya hormati lagi dikasihi. Semoga kita sentiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dalam taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, malam ini Allah beri kita lapang waktu dan masa, berikan kita kesihatan, berikan kita kekuatan iman. Maka dengan itu dapat kita sama-sama hadir dalam majlis sambutan Ma'alim Bid'ah Korea Masjid Sungai Juntung yang dicintai. Alhamdulillah, semoga sahabat-sahabat kita yang belum sempat datang itu pada masa yang akan datang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersama kita di masjid ini insya-Allah. Dan saya tidak ingin memanjangkan percakapan sebab Al-Fadil Ustaz Nasir ini telah pun pertama kali datang dulu dan kali yang kedua. Tak perlu lagi saya nak bagi bayu kata dulu dah bagi dah bagi data ringkasnya. Jadi saya tak memanjangkan percakapan dan terus sajalah menyebut Fadil Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan segala hormatnya dijemput. Ni mic itu tu saja. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Imam Majlis AJK Masjid, Ketua Pimpinan, Ketua Kampung, tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pelbagai nikmat, dan di antara nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita adalah nikmat ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia. Ada yang tidak mengenali pencipta, tidak mengenali Tuhan yang sebenar. Maka ada di kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ilmu dan kefahaman, maka mereka mengenali pencipta. Dan ini adalah suatu yang sangat besar. Sangat besar. Inilah tujuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang paling agung, tujuan yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyelamatkan manusia di akhirat nanti. Satu tugasan yang sangat besar, satu tugas yang sangat berat. Nabi ingin berdakwah kepada manusia bahawasanya di sana ada satu kehidupan yang kedua, ada kehidupan yang lain selepas kematian. Bukan semudah itu Nabi nak berdakwah. Pelbagailah penolakan daripada manusia tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana mereka menolak. Di antaranya orang musyrikin menyebut dalam ayat yang bermaksud, mereka mengatakan, apakah kami nanti dah mati, kami dah hancur, tinggal tulang-tulang, apakah kami hidup semula? Begitulah sulitnya dakwah Nabi SAW untuk memberikan kesadaran kepada manusia bahawa adanya kehidupan yang kedua. Nabi SAW diberikan tugasan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengajak manusia kepada menyembah Tuhan yang esok. Dalam saat dan ketika Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang musyrikin ketika itu menyembah berhala di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga dalam sirah menyebut begitu banyaknya berhala di antara Safa dan Marwah itu. Betapa banyak berhala di antara Safa dan Marwah itu, adanya berhala-berhala disembah oleh musyrikin ketika itu. Sehingga selepas Nabi membersihkan berhala-berhala tersebut selepas penaklukan Makkah, sehingga para sahabat rasa apa? Sahabat rasa macam tak seronok untuk pergi ke Safa, untuk pergi ke Marwah. Di mana-mana tempat yang pernah diletakkan berhala, para sahabat rasa macam tak seronok nak pergi situ. Macam kita lah, kalau tempat itu bekas kuil yang disembah oleh satu kaum, nak ke kita pergi rumah ke tempat tu? Dia kata ada tempat murah sikit gitu. Kat mana dia tapi sebelum ni tempat kuil lah kita. Kita tak nak kita kan. Rasa lain macam rasa lah. Pergi orang beriman lain macam rasa tempat orang menyembah. Sehingga para sahabat rasa bimbang untuk pergi ke Safa dan Marwah, untuk sa'i, melakukan sa'i itu. Sehingga turun ayat Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan apa? Al-Quran, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baiti aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Ketika mana para sahabat rasa bimbang dengan peribadatan Safa dan Marwah ni, ibadat dia sa'i. Jadi para sahabat rasa bimbang, bukankah tempat ini tempat penyembahan berhala dahulu? Maka turun ayat, Allah Ta'ala mengatakan, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu di antara syiar-syiar Allah. Wa man hajjal bait, barang siapa menunaikan haji, aw i'tamara ataupun umrah, fala junaha alaihi an yattawafa bihima, tidak mengapa kalau mereka itu tawaf. Bermaksud tidak mengapa mereka itu sa'i di situ. Ayat itu memberi faham bahawa tidak ada kesalahan, tidak beri kesan apa-apa pun bila kamu melakukan sa'i walaupun di situ tempat penyembahan berhala. Rasulullah SAW itu diutuskan pada zaman manusia menyembah berhala. Maka Nabi berdakwah kepada manusia ketika itu. Maka itulah tugasan Nabi SAW untuk menyelamatkan umat. Dan Nabi menjalankan dakwah dia dengan penuh kesungguhan, penuh kecintaan, penuh rahmat, penuh keinginan. Maka Nabi menyatakan tugasan dia, ana nadhirun baina yaday azabin syadid. Ana nadhirun baina yaday azabin syadid. Aku ini diutuskan untuk memberikan peringatan kepada manusia, kepada kamu semua. Baina yaday azabin syadid, di hadapan kita, yakni di akhirat nanti ada azab yang pedih.
Bermaksud Nabi mengatakan, aku ini sebagai memberi peringatan kepada kamu bahawa di akhirat itu ada azab. Sekiranya kamu tidak mengikut panduan yang betul, kamu akan diazab. Maka Nabi datang menjadi penyelamat. Nabi datang untuk menjadi penyelamat. Maka beruntunglah orang untuk menyelamatkan dirinya dengan keselamatan yang sempurna. Jangan kita selamatkan diri kita separuh-separuh. Bila Nabi mengajak kita untuk menyelamatkan diri kita, kita selamatkan betul-betul diri kita. Jangan separuh-separuh. Jangan sekadar dah beriman cukup dah. Ya Alhamdulillah. Nikmat iman ini nikmat. Bila kita melihat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rupa-rupanya iman ini bukan sekadar kehendak kita. Kepahaman kita, keyakinan kita, ilmu yang ada pada kita bahawa meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, Nabi akhir zaman. Meyakini itu pada hakikatnya bukan milik kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa dia adalah milik dia, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makrifat kepada Tuhan yang sebenar Allah, makrifat kepada Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mengetahui itu hakikatnya adalah milik Allah yang dikurniakan kepada kita, milik Allah yang dikurniakan kepada orang yang dia kehendaki. Kalau milik Allah yang dikurniakan kepada orang kehendaki, yang dia kehendaki, apa maksud dia? Bermaksud dia milik Allah yang dikurniakan kepada orang yang dia cintai. Insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar menginginkan hidayah itu diberikan kepada kita, tetapi keinginan itu disertai dengan cinta. Keinginan itu disertai dengan cinta. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayat kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah, tetapi Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah dia akan beri hidayat kepada sesiapa saja yang dia kehendaki. Masya-Allah. Apa makna hidayat? Makna hidayat mengenali Tuhan. Sebab orang tidak akan mempercayai Tuhan yang esa kecuali mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah itu di atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah, walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang akan beri hidayah kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah. Hidayah ini sangat mahal. Sangat mahal bagi orang yang faham tentang makna hidup ini. Ya. Kalau kita umpamakan hidup kita ini diumpamakan kita berjalan di satu jalan yang sangat halus, kita kata. Bagaimana kalau kita berjalan di atas satu jalan yang halus? Bagaimana kita berjalan kalau jalan tu buluh, betul-betul? Kita nak nak lalu sungai dengan buluh. Jadi tak boleh kita nak, boleh kita nak hantar WhatsApp ke masa tu? Oh ya, kita tak. Sangat apatah lagi kehidupan kita ini kehidupan yang sekali, bukan dua kali kehidupan kita.
Kehidupan kita adalah kehidupan yang sekali. Sebab itu Nabi SAW, hadis yang masyhur, semua orang mungkin tahu. Nabi mengatakan, iqtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 sebelum datang 5. Sesudah mungkin saya lupa. Tapi di antara dia, Nabi mengatakan apa? Syababuka qabla haramik. Muda sebelum tua. Sehat sebelum sakit. Waktu lapang sebelum waktu sibuk. Waktu muda sebelum waktu tua. Dah tua dah. Dia tu. Waktu sehat sebelum waktu sakit. Saya pun sakit dia ni. Kalau ke hati tak datang ni. Tapi kan kepala kembala datang juga. Baru balik di Berkadah. Baru sampai pukul 5 tadi. Saya cuba lalap kejap. Lalap tak lalap. Pukul 6 baru dapat saya robah. Pukul tak lalap, pukul 7 saya bangun. Tak sampai sejam pun datang. Nabi berkata, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu lapang sebelum waktu sibuk, yang akhir sekali, hidup sebelum mati. Waktu hidup sebelum waktu mati. Jadi Nabi kata, ightanim, rebut. Kenapa? Sebab bila kita telah tamat riwayat hidup di dunia ini, maka bermulalah hari penyesalan buat kita. Sebab itu Nabi menyebut, tidaklah seorang itu di akhirat nanti kecuali semua menyesal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyesalan manusia selepas mati dia dalam surah As-Sajdah. Kalau imam baca pada pagi Jumaat, maka Allah Ta'ala sebut bagaimana manusia itu di akhirat nanti. Jadi kita ada masa lagi untuk mengubah diri kita. Kita nak cerita tentang hijrah kan. Kita ada masa untuk mengubah diri kita. Jangan kita jadi sebagaimana ayat yang Tuhan dah beri dah peringatan kepada kita. Maka Allah Ta'ala sebut surah Sajadah, apa yang Allah Ta'ala sebut, manusia di akhirat nanti mereka akan berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Manusia akan berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami dah lihat bagaimana sengsaranya di akhirat itu. Rabbana absarna, ya Allah, sekarang kami dah lihat natijah pada amal kami dahulu. Kami dah lihat sekarang natijah dia, ya Allah. Allah Ta'ala dah cerita siap-siap dalam Al-Quran supaya orang yang mendapat peringatan ambil peringatan, supaya orang yang ingin sedar ambil kesedaran. Allah Ta'ala mengatakan, kamu di akhirat nanti kamu akan berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami dah lihat, kami dah dengar, ya Allah. Kemudian farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Kami nak amal salih, kami dah buat amal salih, ya Allah. Farji'na, kembalikan kami, ya Allah, ke dunia, kami dah beramal, ya Allah. Kami beramal, ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami dah yakin, ya Allah. Masya Allah. Yakin akhirat tak ada guna dia. Maka di dunia inilah di dunia inilah kita mengambil peluang sebanyak-banyaknya. Nabi memberikan pelbagai nasihat kepada kita. Masya Allah. Banyak sekali nasihat Nabi SAW kita. Untuk mempermudahkan urusan kita di akhirat, ada sekian hadis yang Nabi sebut. Untuk segera ke syurga, ada sekian hadis yang Nabi sebut. Dalam satu hadis Nabi SAW, ada riwayat mengatakan hadis ini di antara hadis yang pertama ketika mana Nabi sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah.
Nabi berhijrah dari Makkah sampai ke Madinah. Di antara hadis yang Nabi pertama yang Nabi sebut, hadis itu sebagai nasihat kepada umat dia untuk mengamalkan satu amalan untuk memudahkan urusan kita di akhirat. Maka Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, ifshus salam. Satu, ifshus salam, sebarkan assalamualaikum salam kamu. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa perlunya umat Islam itu bertaut hati mereka. Sebab kalau orang berkelahi, dia tak ambil salam dah. Assalamualaikum, tak ada salam-salam dah. Marah dah. Jawab pun tak ada. Kan? Jadi bila ada assalamualaikum warahmatullahi, bermaksud kita ada ukhuwah, kita kata. Tidak ada nilai salam kalau salam kita tak sebagaimana apa kita sebut di lidah kan. Lafaz assalam ni begitu cantik, makna assalamualaikum, salam sejahteralah ke atas kamu. Bukankah assalam itu perlu daripada hati kita? Memang betul-betul hati kita mendoakan assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Jadi kalau salam tak ikhlas, mulut dia kan, hati kita tak ikhlas. Assalamualaikum, hati dia muka ni tak ada muka lain tu ya. Kan? Jadi bila Nabi kata ifshus salam, sebarkan assalam, bermaksud kita menghayati makna assalam tersebut. Bermaksud hati kita begitu menghormati saudara kita, hati kita begitu memuliakan saudara kita, hati kita menyayangi saudara kita. Itu masuk assalam. Maka dengan ukhuwah yang ada dalam hati kita kepada saudara kita, penghormatan yang ada dalam hati kita kepada saudara kita, persahabatan yang ada daripada hati kita kepada saudara kita, maka kita luahkan assalamualaikum warahmatullahi. Maka orang yang memberi salam dengan niat yang penuh ikhlas tidak sama dengan orang beri salam yang kurang ikhlas dia. Tak sama. Kita memberi salam macam anak beri salam ke mak dia. Oh, itu penuh kasih sayang, penuh dengan doa yang pengertian, ya Allah selamatkanlah mak aku ni ya Allah. Kan itu maksud assalamualaikum. Anak kepada mak kan. Sudah pasti assalam itu makna dia ya Allah selamatkanlah ibuku ya Allah. Berikanlah dia kesihatan ya Allah. Begitu juga kepada saudara kita. Tapi kita ni tak, kita marah kat saudara kita. Salam-salam macam tu. Assalamualaikum, mana tu? Yang tu kan, tanpa ada makna. Jadi assalamualaikum itu memberi maksud bahawa dalaman kita ini bersih. Dalaman kita ini bersih. Dalaman kita ini sehat. Dalaman kita ini sempurna sehatnya. Maka kita memandang saudara kita dengan pandangan yang rahmah, pandangan yang kasih, pandangan hormat dan sebagainya. Maka kita luahkan assalamualaikum itu dengan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi menyebut hadis yang pertama, ifshus salam. Nabi kata, sebarkan assalamualaikum sesama kamu. Wa at'imut ta'am. Nabi kata, bagilah orang makan. Hadis ini tak ada hadis baca Quran dan sebagainya. Hadis-hadis yang hampir pada kita. Assalamualaikum taklah bawa mana. Kemudian wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Sehingga ulama bila hadis ini disebut oleh Nabi SAW, sehingga ulama menyebut bahawa memberi orang makan itu adalah salah satu jalan ke syurga. Jadi amal kita tak banyak, kita kata. Ibarat kita tak banyak. Mungkin saja di akhirat nanti penyebab kita ke syurga, kita suka bagi orang makan. Dan hadis itu umum, wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Dan hadis itu umum, tidak sekadar manusia, mungkin juga kepada haiwan. Sebab Nabi kata wa at'imut ta'am, bagi makan. Manusia ataupun haiwan, bagi makan. Suka bagi makan ini adalah merupakan sunnah Nabi SAW.
Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia mengatakan, kalau aku memasak gandum bagi orang makan, itu lebih aku sukai daripada qiyamul lail, kata dia. Masya-Allah, qiyamul lail besar pahala dia, bukan satu ibadat yang mudah. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, aku bagi orang makan itu lebih aku sukai daripada aku qiyamul lail sebagainya. Sebab para sahabat faham besarnya nilai bagi orang makan. Di sebalik bagi orang makan tu kita tak nampak. Di sebalik kita bagi orang makan, satu kita menyukurkan hati orang. Menyukurkan hati orang. Itu satu pahala yang besar. Kita menyukurkan hati orang, macam mana kita nak suka bagi orang? Di antara bagi hadiah. Apa ada dalam sebut, Nabi kata, bagilah hadiah, maka kamu akan saling cinta mencintai, menambahkan rasa cinta, Nabi kata. Sebab bila kita bagi orang makan, orang suka. Bahkan ada satu kitab yang saya baca dulu, dan kitab tersebut yang saya ingat, dia kata, tak sama kita bagi orang makan dengan makanan yang lazat dengan yang kurang lazat. Siapa yang kitab tu balik? Dalam kitab Sirah Salikin kalau saya baca. Saya cari balik lah. Sebenarnya terbaca tu, masa tu saya macam terkejut sikit. Macam ni rupanya. Bukan sekadar bagi makan, tapi bagi makan dengan makanan yang sedap, dia kata tak sama dengan bagi makan yang tak sedap, kurang sedap. Macam kita nak bagi orang makan lah. Makan apa? Bari yang penting orang makan. Gitu. Tak sama dengan bagi makan, dia kata, apa nak bagi ni? Bagi buat tu yang kampung. Mahal tu bagi. Cukup. Ikan pula, bagi ikan sungai, ikan bau. Mahal tu. RM40 ke? Bagi betul sampai orang tak, sedap elok ni. Ada orang bagi makan, bagilah jangan warna, jangan konyang. Kan tak sedap kan? Banyak pula cerita. Dalam kitab tersebut tak sama. Jadi maksud kalau kita bersungguh-sungguh bagi orang makan, buat betul-betul, bersodak betul. Biar dia puas betul dia makan. Kalau kita kata tak sama dengan orang bagi makan biasa. Berdasarkan hadis Nabi kita, wa'at'imut ta'am, bagi orang makan. Kenapa? Sebab di sebalik bagi orang makan, masya-Allah, kita menggembirakan hati orang. Sama ke orang tu gembira dia makan dengan sadap dengan yang kurang sadap? Tak sama. Ada pula epok semua. Lagi dia suka. Malam ni tak tahu lah. Tak kisah kan. Tapi nak ceritakan begitu. Jadi selepas ni kita tahu bahawa geria bagi orang makan ni satu kebajikan sebenarnya. Buat betul lah epok. Kosong lah pergi kedai lah. Senang bona lah. Tak sama. Sebab apa? Kita nak bagi makan yang sepenuh dekat orang, supaya dia tambah suka. Saya suka. Boleh epok, beli ke kedai tak sama. Kalau beli sama. Kita bagi makan orang tu suka. Apa orang tu suka kita bagi. Itu terbaik. Rasa-rasa ustaz tu dia ramah lopek tu. Buat betul. Suka dia. Tak sama. Bagi makan lah. Senang bona lah. Lopek tu ada inti, tak ada inti. Ustaz tu main inti barilah tak jangan bona makan lah yang bagi tu untung dia. Ada makan lopek tak berhenti cokik. Saya ke makan lopek tak berhenti cokik. Bagi makanan yang lazat-lazat tak sama. Betul tak tuan? Tuan kalau makan sedap tak sedap dia rasa. Mak ni osah gitu. Cara dia masak ni tahu ni. Ni nio 2 buah ni. 2 buah ni semua ni. Lepas tu kita kata syukur makan. Satu menyukurkan orang makan. Kemudian wah. Masa makan wah. Menambahkan wah masa makan. Masya-Allah kita kata. Banyak. Nabi letakkan nombor 2 nasihat bila sampai Madinah. Nabi ifshus salam wa at'imut ta'am. Bagi salam dan bagi orang makan. Ifshus salam wa at'imut ta'am.
Wasilul arham. Nabi kata, wasilul arham, sambungkan silaturahim. Masya Allah, kenapa susah kita nak menyambung silaturahim? Masya Allah. Saya nak satukan silaturahim di antara AJK Masjid. Saya bagi ni Imam Bahau. AJK ada yang perang dingin. Sembahyang seorang juna, seorang lembijang. Bila selesai ya, time nak salam balik. Tekan nak katuk kepala, tua dah, atuk dah. Nak ngatuk kan. Mudah senang kita katuk InsyaAllah. Tak tegur siapa lama. Satu masa saya bawa jamaah solat tasbih bulan Ramadan. Masa saya imam dulu, saya buat solat tasbih malam 21. Mula saya buat solat tasbih malam 21. Qiyam. Saya qiyam saya sebelum subuh, setengah jam atau 40 minit sebelum subuh. Itulah. Tak nak menyori orang, akan datang subuh pukul 6, kita datang 5 suku buat qiyam, solat tasbih. Buat solat tasbih malam 21, malam 2, 3 sampai malam akhir. Masya Allah, mana kata dah 9 malam buat solat tasbih, Masya Allah, lambut hati orang. Beli lambut tu dia. Beli lambut hati orang. Di malam raya tu saya cuba satukan. Orang berpoluk menangis lama dah. Lama dah tak rasa macam ni dia tu. Lama dah. Berpoluk menangis dia. Menyambung silaturahim. Kenapa susah nak sambung silaturahim? Banyak faktor. Satu, keegoan dalaman kita. Tak ada nak nyambah. Kalau nak dia nak nyambah dan dia tak ada nak nyambah dia lah. Yang satu macam tu lah. Kalau nak dia lah nyambah dan dia tak ada nak nyambah dia lah. Masing-masing ego. Kalau nak dia minta maaf, dia tak nak minta maaf. Itu. Yang kedua, syaitan lah. Syaitan akan membisikkan. Jangan kau pergi, jangan kau nyambah ke dia. Syaitan. Sebab apa? Masya Allah. Benda yang paling syaitan tak suka, ukhuwah. Benda yang paling syaitan suka, kita bermusuh, kita benci-membenci. Dia suka sungguh. Di antara kerja syaitan, melaga-lagakan suami isteri. Melaga-laga suami isteri. Kejut. Sebelum nikah, ya Allah, lawai rumah. Bila dah nikah, benci saya pula. Itu syaitan punya kerja. Itulah yang lain-lain. Jadi bermusuh. Itu memang kejayaan dia lah. Memang akan buat berbagai benda. Susah ya. Perlu istighfar, perlu berdoa dan sebagainya. Bahkan perlu ada orang tengah lagi. Kalau kita biar tak mahu dah. Dia orang tengah pula. Satu-satunya kata ulama boleh menipu dalam bab ni. Salah satunya boleh buat tipu helah bila kita nak nyatukan dua orang ni. Dia tak khabar kita, dia nak baik dengan kau, dia tak. Yang satu tak ada, dia nak. Jadi kita, dia nak warna baik. Sebab tujuan untuk berbaik. Dan syaitan tak suka. Kita punya masyarakat tak suka. Sebab tu susah nak silaturahim. Kalau kita biar mati tu buat tak roti je, susah. Kita kena buat sesuatu. Dia tak nak mula, kita mulakan. Itu pahala yang sangat besar. Kenapa? Sebab ukhuwah itu, salah satu nikmat syurga itu ukhuwah. Salah satu nikmat syurga, tuan-tuan. Salah satu nikmat syurga adalah ukhuwah. Bermaksud dalam syurga nanti, di antara nikmat syurga itu kita bertemu dengan saudara kita.
Allah. Walaupun kita baru berpisah, walaupun baru pisah sekejap, baru pagi tadi berpisah, petang kata jumpa balik, ya Allah, rasa lama pun tak jumpa. Satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sebab itu kita tahu kisah hijrah. Kisah hijrah ini sebelum Nabi nak hijrah ke kota Madinah, Nabi satukan Aus dan Khazraj. Yang mana mereka ni berkelahi berapa generasi berkelahi. Mungkin yang berkelahi mari atuk cucu pun berkelahi. Apa sebab berkelahi? Tak ada. Mari atuk kita pun nak berkelahi, jadi kita berkelahi semua. Apa sebab? Tak ada. Kenapa bermusuh? Anyang kita main berkelahi. Berkelahi. Itu Aus dan Khazraj bermusuh. Adalah di sebalik itu Yahudi memang sengaja dia lagukan Aus dan Khazraj, dia ada lemah Arab ni. Tetapi Nabi persaudarakan Aus dan Khazraj, persaudaraan. Bila mereka telah dipersaudarakan oleh Rasulullah, mereka rasa nikmat. Nikmat. Nabi persaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Mereka merasai nikmat itu. Ansar, Nabi persaudarakan dengan Muhajirin, mereka merasa nikmat persaudaraan itu. Sehingga nikmat, macam mana kita nak khabar kan? Macam kalau ada program anak angkat contoh dia, sayang betul rasa. Bila dah balik pun kita macam sayang lagi rasa. Rasanya macam kita dapat keluarga baru contoh dia kan. Keluarga baru dengan penuh rasa cinta. Begitulah Muhajirin dan Ansar ini dipersaudarakan, mereka rasa nikmat. Sebagaimana ibu bapa menyayangi anak, nikmat ke tidak? Apa tak nikmat pula? Dapat anak tu satu nikmat kepada kita. Kenapa dapat anak satu nikmat? Di manakah nikmat seorang anak? Cinta. Kita rasa cinta dekat anak tadi. Anak tak lawa warna tu. Ayah tak lawa anak. Contoh gitu. Tapi dia paling sayang anak dia. Dia tengok apa tu labam muka. Dia anak sayang. Sayang. Sayang satu nikmat. Apabila ibu bapa tadi mendapat nikmat sayang kepada anak, apa yang berlaku? Maka nikmat ini lebih besar daripada harta. Nikmat ini lebih besar daripada duit. Jadi mak ayah akan nafkahkan duit, nafkah harta kerana anak. Bermaksud cinta itu lebih besar daripada duit. Menangis-nangis anak apa ndak itu? Nak basikal deh, bolian kata dia. Sebab apa? Cinta itu nikmat. Begitulah Muhajirin dan Ansar. Itu dalam sirah menyebut perkara yang berlaku itu tak dapat kita jumpa sekarang ni mungkin. Tak dapat kita jumpa sekarang ini. Tapi itu disebut dalam sirah. Bila Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar, mereka merasa nikmat persaudaraan itu, sehingga nikmat itu melebihi harta mereka, sehingga nikmat itu lebih kepada isteri mereka. Sehingga golongan Ansar dipersaudarakan Muhajirin, maka mereka mengatakan, wahai Umar dipersaudarakan dengan saudara dia, maka saudara yang Ansar berkata, wahai Umar, aku ada harta. Nah, separuh hartaku untuk engkau. InsyaAllah. Kenapa? Nikmat. Mungkin yang macam tu orang dapat ambil anak angkat ke. Dia ada anak angkat. Anak angkat tak berhak dapat harta pusaka. Tapi dia cinta, masih hidup dah bagi dah. Nak bagi siapa? Bagi ke anak dia. Cinta. Rasa cinta, sayang. Begitulah Ansar. Maka Sayyidina Umar dia mengatakan, wahai Umar, aku ada harta separuh untuk kau. Aku ada beberapa orang isteri, pilih. Aku ceraikan, kau ambil seorang. Kok kita bagi saya yang muda tu, tuan ambil lah yang tua-tua tu. Kok kita disuruh pilih bini, pilih tak yang ambil yang muda kita.
Maka kata Sayyidina Ammar, ya, kata, semoga berkat hartamu, semoga Allah berkat hartamu, mudah simpan hartamu. Itu mulianya orang Muhajirin. Dia berikan harta, mereka juga orang yang mulia. Simpan, dia kata. Tunjukkan aku pasar. Dulani ala suq. Tunjukkan aku pasar di mana. Aku nak cari duit sendiri. Tak payah. Isterimu jaga elok-elok. Pandai dia nak cari orang mana. Itulah maksud dia. Tapi bermaksud begitu sayangnya nikmat tersebut persaudaraan. Persaudaraan itu nikmat. Nikmat yang dirasai oleh para sahabat. Sehingga persaudaraan para sahabat itu begitu nikmat, mereka mencintai saudaranya lebih pada diri mereka sendiri. Sehingga turun ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan keajaiban para sahabat itu, mereka mengasihi sahabat mereka yang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Sampai tahap tu. Macam mak dengan anak, mungkin saja mak ni cinta kepada anak lebih daripada diri sendiri. Terlampau cinta kepada anak lebih daripada sendiri. Kalau dia damam dia boleh tahan, tapi kalau anak dia damam dia tak tahan. Kalau boleh damam anak tu pindah kat dia. Oh, itu melampau. Bermaksud kecintaan lebih kepada dia, hatta diri dia melebihi diri dia. Kalau lapar tak makan makanan untuk cukup untuk seorang aja, maka biar anak dia makan. Dia tak makan tak, dia lapar tak apa. Anak dia konyang dia suka walaupun dia lapar. Itu kecintaan jenis apa nama dia? Itu kecintaan lebih daripada diri sendiri. Kita cinta orang lebih daripada diri. Padahal kita suka orang tu suka. Kita susah tak apa. Asal selalu kecintaan amak dengan anak. Yang penting anak suka, amak tak apa. Air raya tak apa, anak beli baju raya, amak tak apa. Contohlah kan. Begitulah berlaku kepada para sahabat. Mereka lebih suka jiran yang sebelah itu makan yang sedikit, tak banyak mana pun makanan. Ketika berlaku keburuan, kelaparan, makanan tak banyak, tapi bila diberi pada seseorang, maka teringat jiran dia. Rasa-rasa jiran sebelah lebih memerlukan makanan ini. Dia lebih kasihan pada jirannya. Saya boleh tahan lagi bagi jiran sebelah. Maka dibawa orang yang bawa makan nanti. Jiran sebelah dia kata tak banyak makan ni, bagi jiran sebelah lah. Rasa jiran sebelah tu lebih memerlukan. Maka dibawa makan itu. Kata riwayat, makan itu beredar kembali semula pada rumah yang pertama. Semua pekat tolak, bagi sebelah. Itu kenapa? Rasa belas kasihan, cinta itu satu nikmat. Maka turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah itu. Maka Allah Taala mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para sahabat itu terkesan dengan penderitaan orang, melebihi diri mereka sendiri walaupun mereka memerlukan makanan itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih terkesan penderitaan orang lain walaupun dia sendiri memerlukan. Di nikmat cinta hasil daripada silaturahim. Sebetulnya agama menganjurkan kita silaturahim yang ada tambah lagi. Silaturahim yang ada tambah lagi. Jaga dan tambah. Ada pepatah Melayu kata, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Habis kau nak buat 2-3 kali yang jahat kau. Jadi maksud buat baik berpada-pada tu tak kena lah sebenarnya. Buat baik semua lah. Bermaksud kalau kita dah baik, tambah kali kebaikan. Supaya apa? Supaya menambahkan silaturahim. Jadi menyambung silaturahim ini bukan sekadar bermaksud kita sambung yang dah putus tak, tapi kita tambah lagi yang dah sambung. Sebab itu ada fadilat kita ziarah kepada kaum kerabat, kita ziarah kepada saudara mara, ziarah kepada sepupu dan sebagainya. Kita tak ada masalah pun, tak ada masalah lagi, tapi kita ziarah untuk menambah, itu satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sifat penghuni syurga. Nanti kita sebut sifat penghuni syurga.
Maka ketika para sahabat itu diberikan nikmat persaudaraan, maka yang marah orang Yahudi yang paling tak suka, dan juga syaitan. Maka syaitan, orang Yahudi merancang, mereka telah berjaya memisahkan Aus dan Khazraj berzaman-zaman. Bila datang Islam, Aus Khazraj bersatu. Yahudi dia buat sesuatu, macam mana kita nak pecahkan dia balik? Maka orang Yahudi berjaya cucuk balik Aus Khazraj. Ada satu puak, satu kaum, satu keluarga, orang Yahudi cucuk balik, dia api-apikan balik. Syaitan pun sama. Maka berkelahi semula sekumpulan Aus dan Khazraj. Api-api permusuhan tu timbul balik. Maka sebelum permusuhan tu merebak lagi, maka turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada golongan ini. Maka Allah Taala firman dalam Al-Quran, "Wadhkuru ni'matallah." Ingatlah kamu, kenanglah kamu nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallah idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Kamu yang sedang berkelahi ini, kata Allah Ta'ala, ingat nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallah idh kuntum a'da'an. Dulu kamu berkelahi, sesama kamu, idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Tiba-tiba Tuhan jinakkan hati kamu, tiba-tiba Tuhan lembutkan hati kamu, kamu berkasih sayang dengan kedatangan Nabi akhir zaman, dengan kedatangan Rasulullah. Dengan kedatangan Rasulullah, permusuhan kamu telah diubah oleh Nabi menjadi satu persaudaraan. Kamu tak rasakan nikmat persaudaraan itu. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa'asbahtum bi ni'matihi, maka jadilah kamu dengan nikmatnya. Tuhan sebut nikmat dulu. Maka jadilah kamu mendapat nikmatnya. Nikmat apa? Ikhwana. Kamu bersaudara. Bermaksud mereka merasai nikmat persaudaraan itu. Kamu tak rasa ke nikmat persaudaraan? Kamu tak rasakan nikmat ketika mana kamu bersaudara, kata Allah Ta'ala. Kenangkan itu, maka kembali mereka saling maaf-maafan, saling bersatu. Maka ikhwan, ukhuwah itu satu nikmat. Ukhuwah itu satu nikmat, saling hormat menghormati. Bahkan itulah gambaran masyarakat Islam. Begitulah yang diinginkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umat Islam itu bergaul sesama mereka itu. Maka Nabi tinggalkan pesanan, sebab Nabi tahu musuhnya banyak, ada syaitan dan sebagainya. Maka Nabi memberikan peringatan kepada kita. Lupa saya nak sebut tadi hadis ke situ pergi lupa saya tuan. Tiba-tiba je lupa hadis. Minum dulu. Tak minum air orang dah tuang Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi SAW menyebut satu hadis. Yang pertama tadi dia berkata ifshus salam, sebarkan assalamualaikum, wat'imut ta'am, berilah orang makan, wasilul arham, sambungkanlah silaturahim. Nabi kata sambung silaturahim. Kemudian yang keempat, wasallu bil lail. Ini berat sikit. Wasallu bil lail wan nasi niyam, dan bangunlah malam untuk solat dalam keadaan manusia tidur. Maka bila kita melakukan empat-empat ini,
Apa Nabi kata? Tadkhul jannata bisalam. Tadkhul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan selamat, ataupun kamu akan masuk syurga dengan mudah. Bermaksud itu salah satu tips. Salah satu tips yang Nabi bagi kepada kita agar kita gairah untuk mendapatkan dia. Nabi memberikan sesuatu kebaikan agar kita gairah dengan kebaikan yang Nabi janjikan itu. Maka kebaikan dia Nabi kata tadkhul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan mudah-mudah sahaja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita ini di akhirat nanti menjadi umat yang terbaik. Itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebelum kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik di akhirat, maka perlulah menjadi umat yang terbaik di dunia. Perlulah menjadi umat yang terbaik di dunia. Maka Nabi mengajar umat dia supaya menjadi manusia yang terbaik di dunia, supaya kita menjadi yang terbaik di akhirat. Sebab itu Nabi menginginkan, Nabi tahu bahawa dia adalah Sayyidul Anbiya'il Mursalin. Nabi mengetahui bahawa dirinya adalah penghulu segala Nabi. Bahkan Nabi sendiri yang menyebut ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Apakah Nabi tak tahu bahawa dia adalah penghulu segala Nabi? Nabi mengetahui. Dan dia juga menyatakan ana sayyidu waladi Adam, aku penghulu anak Adam wala fakhar. Bukan aku cakap ni dengan kebanggaan, tak, tapi itulah hakikat yang Tuhan kurniakan kepada aku. Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah penghulu anak Adam. Dan hadis yang lain menyebut Nabi Adam pun akan berada di belakang aku di akhirat nanti. Jadi Nabi mengetahui bahawa dia adalah penghulu segala anbiya dan rasul. Jadi kalau Nabi kita menjadi penghulu para anbiya, tidak akan Nabi menginginkan umat yang paling terhadapan di akhirat nanti. Tak akan sebegitu. Kalau Nabi itu penghulu segala Nabi dan anbiya, tidak akan di akhirat nanti Nabi berkeinginan umat yang paling terserlah berbanding umat-umat yang terdahulu. Sehingga ulama yang memahami makna ini, maka dia akan menjaga amal dia, menjaga akhlak dia, semata-mata ingin membuktikan bahawa kita umat yang terbaik. Sebab itu keinginan Nabi SAW. Seperti anak yang kita kata, anak yang faham sesuatu tentang keluarga dia, ayah dia, ayah terhormat dan sebagainya. Dia mungkin saja si anak tadi dia belajar dan sebagainya, selain dia nak berjaya, dia nak jaga nama baik mak ayah dia. Ada jenis orang macam tu. Dia jaga akhlak dia. Tidak buat sesuatu, tak ada buat perangai kat sekolah dia. Saya guru sekolah juga. Tak buat perangai kat sekolah. Kenapa dia? Nak jaga nama baik mak ayah dia. Selain dia jaga untuk diri dia, dia tak nak buat perangai. Sebab apa? Nanti buruk nama mak ayah dia. Apatah lagi ayah imam pula. Kan? Kenapa tak? Oh jangan. Dia faham sendiri. Dekat kampung apa? Nak buat perangai ayah imam. Contoh. Jadi dijaga untuk jaga nama baik mak ayah dia. Maka di antara kepahaman yang lagi hebat, kalau orang tu faham tentang diri dia, bukan semata untuk dia, tapi nak jaga nama baik ayah dia, nak jaga nama baik keluarga, itu dipahami semenjak dulu lagi. Seseorang berlaku baik bukan sekadar itu untuk jaga nama mak ayah. Ketika mana Siti Maryam ditangkap dan orang dapat tahu dia bersalin, apa orang kata dekat Maryam? Kenapa kau buat kerja ni? Dia kata, mak ayah kau semua orang baik-baik. Malah menjaga nama keluarga yang baik-baik semenjak dulu lagi. Ketika nama Maryam dia, orang tegur macam tu. Kenapa buat kau kerja ni? Dia kata, bukankah mak ayah aku semua orang baik-baik? Bermaksud salah satu kepahaman yang ada, berbuat sesuatu kerana menjaga maruah keluarga dan sebagainya. Dan yang terlebih besar,
kepahaman kita adalah menjaga maruah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi mulia. Kenapa kita jaga agama kita? Kenapa kita tambah taat? Kenapa kita mujahadah ibadat? Rabitul Adawiyah, bila ditanya orang kenapa dia beribadat sebegitu rupa, maka kata Rabitul Adawiyah, aku ingin membanggakan Nabi SAW bahawa di kalangan umat dia ada orang yang salihah seperti dia. Membanggakan Nabi SAW. Bukan sekadar untuk kita, tapi jaga. Sebab Rasulullah SAW akan berbangga dengan umat dia. Bahkan Nabi memikirkan macam manakah umat dia di akhirat nanti diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi rasa bimbang. Di antara kebimbangan Nabi, macam mana umat aku nak jadi yang terbaik di akhirat, sedangkan umur dia pendek-pendek, umur 50, 60, umur 40 dah sakit dah, 50 dah sakit dah, umur pendek. Sedangkan umat-umat itu umur dia panjang-panjang, ahli ibadat. Nabi risaukan benda itu. Nabi risau tentang apa? Satu kerisauan Nabi. Nabi risau akhirat nanti umat dia terkebelakang dari segi ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi risau. Umur dia pendek, umat dulu umur panjang. Tapi kerisauan Nabi itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikurniakan kepada umat akhir zaman ini bulan Ramadan, yang mana dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Maka kata ulama, Lailatul Qadar itu hadiah daripada Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk memotong, untuk menandingi amal umat yang terdahulu. Umur dia panjang. Jadi bulan Ramadan kita datanglah tarawih dan sebagainya. Kalau kono malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala ganda dengan 1000 bulan. Bukan 1000 bulan. Tuhan kata khairun min alfi syahr. Tuhan tak kata seperti 1000 bulan. Tuhan kata lebih baik daripada 1000 bulan. Bermaksud boleh saja Allah Ta'ala bagi Lailatul Qadar itu seperti 2000 bulan, 3000 bulan, 10,000 bulan, berjuta ribu bulan. Sebab Tuhan kata khair. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bermaksud orang tak boleh nak komen, kenapa bagi 100,000 pula? Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Allah Ta'ala berikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti melebihi umat yang terdahulu. Itu Nabi kita SAW. Dan bukan sekadar itu tuan-tuan. Dan Nabi akan tolong umat dia. Tolong. Nabi bantu. Yang namanya syafaat. Nabi ada syafaat. Nabi nak bantu umat dia. Dan orang yang paling berhajat terhadap syafaat Nabi siapa? Siapakah orang yang memerlukan syafaat Nabi? Maka Nabi tanya kepada sahabat, kamu faham syafaat aku ni untuk siapa? Maka sahabat Nabi, Allah wa Rasul alam. Maka Nabi mengatakan, syafaati li ahli kabairi min ummati. Nabi mengatakan, syafaati li ahli kabairi min ummati. Syafaat aku untuk umat aku yang melakukan dosa-dosa besar. Bukan bermaksud orang tak terdapat syafaat. InsyaAllah syafaat Nabi ni banyak. Nabi bersabda, apabila muazzin melongkan azan, kita menjawab azan tersebut. Selepas azan kita bersalawat ke atas Nabi. Selepas kita salat ke atas Nabi, membaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Doa tu Nabi yang ajar. Nabi kita barang siapa muazzin mendengar azan, dia jawab azan, kemudian berselawat dulu. Selepas solat baca doa tadi, Nabi kata wajabat lahu syafaati. Wajib dia dapat syafaat. Orang pergi Makkah, berumrah, berhaji, Nabi mengatakan man zara qabri ba'da mamati wajabat lahu syafaati. Barang siapa ziarah kubur aku
selepas aku mati wajib dapat syafaat. Ini syafaat ahli taat. Nabi bersabda, inna aulakum bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Inna aulakum bi, orang yang paling aku muliakan, orang yang paling aku utamakan di akhir nanti, orang yang paling banyak salawat ke atas aku, ahli salawat, ahli berdoa selepas azan, orang yang pergi umrah dan sebagainya, mendapat syafaat istimewa. Tetapi Nabi mengatakan, syafaat aku lebih diperlukan oleh umat aku yang melakukan dosa-dosa besar. Bermaksud Nabi menyelamatkan umat dia, hatta ahli maksiat pun Nabi nak tolong juga. Untuk apa? Untuk nak angkat umat dia ke hadapan di hari akhirat nanti. Maka apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Jadi masya-Allah kita kata, Nabi kita yang menyayangi kita ini diberikan tunjuk ajar kepada kita, diberikan pelbagai ibadat, diberikan pelbagai lapangan mujahadah. Ada mujahadah dalam bentuk harta, ada mujahadah dalam bentuk masa, ada mujahadah dalam bentuk tenaga. Ya, lapangan mujahadah ni untuk meningkatkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diberikan kekuatan, maka lapangan mujahadah dia banyak. Mujahadah dengan harta, mujahadah dengan tenaga, mujahadah dengan otak, mengaji ilmu. Dia penuntut ilmu, dia tak guna tenaga tapi guna otak. Ini pun mujahadah. Mujahadah dengan akal pemikiran dia, mujahadah dengan harta. Sehingga zaman Nabi dulu mereka mujahadah dengan nyawa mereka sendiri. Maka Nabi berikan lapangan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebahagian mereka yang lemah iman dia, tidak mampu mujahadah, maka banyak bermasalah di akhirat nanti. Maka Nabi tetap cuba mengangkat dia ke hadapan, dan Nabi menginginkan kebaikan buat umat dia. Dan Nabi bimbang bahawa umat dia tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi menginginkan, Nabi risau tentang kita. Apa Nabi risau? Nabi risau tentang kita tak taat. Kita tak menjalankan tugas kita, Nabi takut. Nabi bimbang. Nabi bimbang umat dia menjadi hina di padang mahsyar. Sebab itu ketika mana Nabi Isra' dan Mi'raj, maka Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apakah janji Allah Ta'ala? Maka Jibril berkata, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjanji engkau syurga. Nabi dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosamu ya Rasulullah yang terdahulu dan kemudian. Nabi dah diampun siap-siap dosa dan jamin syurga. Maka apa jawapan Nabi sallallahu? Nabi berkata, wahai Jibril, bukan itu maksud aku wahai Jibril. Yang aku maksudkan umat aku ya Jibril. Bukan dia aku ya Jibril. Masya Allah. Seorang ayah yang kasih kepada anak, dia bukan sekadar nak menyelamatkan diri dia, tapi dia akan menyelamatkan anak dia semua. Sebab dia sayang. Ada orang lain dia sayang, dia bukan sekadar diri dia. Dia nak selamatkan juga orang yang disayangi. Tak ke begitu? Kalau kita tengah lomeh, tiba orang selamat kita, bukan saya seorang, anak saya kena selamat semua. Bila kita lapar, orang bagi kita makan, bukan bagi anak saya sama makan. Jadi tanda kita sayang. Jadi bila Jibril kata, engkau selamat ya Rasulullah, engkau selamat ya Rasulullah, engkau dijamin syurga oleh Allah, dosa kau diampunkan. Apa kata Nabi? Bukan itu maksud aku wahai Jibril, maksud aku umat aku. Masya Allah. Kita memiliki seorang Nabi yang akan membawa umat dia. Nabi tak akan selesa selagi mana kita tak selesai. Maka Jibril pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat Wad-Duha. Maka Jibril alaihissalam mengatakan,
Apa ayat dia? Nak baca pun. Malam ni malam lupa pula. Kena baca daripada awal. Wadduha wa laili saja. Ma waddahu rabbuka wala akhdaqal ula. Jibril mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jibril membacakan ayat, ya Muhammad, wala sawfa akan datang, bermaksud di akhirat nanti. Wala sawfa yu'tika rabbuka, sawfa akan datang di akhirat nanti ya Muhammad, yu'tika rabbuka, Tuhan akan memberikan kepadamu sesuatu, fatarada, sehingga kau redha, sehingga kau berpuas hati. Jadi Nabi faham ayat ini bermaksud Allah Ta'ala akan puaskan hatimu dengan umatmu. Itu maksudnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akhirat nanti Tuhan akan kurniakan apa yang kau inginkan. Akhirat nanti ya Muhammad, Tuhanmu akan mengurniakan kepadamu apa yang kau inginkan. Fatarda, sehingga kau puas. Maka Nabi faham ayat itu. Apa kepuasan Nabi, tuan? Apa kepuasan Nabi? Bila Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, akhirat nanti Tuhan akan mengurniakan kamu sesuatu sehingga kamu puas. Fatarda, sehingga kau redha, berpuas hati. Itu jaminan Allah kepada Nabi SAW. Bila seorang anak, contoh dia seorang anak, dia nak baju macam ni, nak baju ni. Jadi ayah dia kata, pilihlah sampai puas. Ataupun rumah kau. Dia nak ni, boleh tak boleh ni, boleh tak boleh ni. Jadi lelaki kata, pilihlah sampai puas. Wah, faham dia kan. Dia akan pilihlah benda yang nak puas. Dia nak bagi bajunya. Akhirnya suami dia kata, pilihlah sampai puas hati. Habis itulah. Jadi dia fahamlah pergandaan dia. Dia nak omeh sampai sini dapat, nak golang sampai lutut dapat. Dan lelaki dia kata, bolehlah sampai kau puas hati. Jadi Nabi, bila Allah Ta'ala sebut begitu, Tuhan akan puaskan hatimu di akhirat nanti. Maka selesai. Nabi tahu. Apa yang Nabi faham? Nabi faham Allah Ta'ala tidak akan mensisiakan Nabi sampai akhirat. Apa keinginan Nabi, tuan-tuan? Masya Allah. Nabi ingin umat dia selamat. Nabi ingin umat dia selamat. Sehingga ada satu riwayat, para ulama suka mengisahkan ini. Masya Allah. Bila baca ini, faham kita siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham kita siapa Tuhan kita. Jadi Tuhan kita menyayangi kita lebih pada mak kita lagi. Maka ada satu riwayat ulama mengatakan, hari akhirat nanti, ketika di padang mahsyar, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat Nabi kita begitu sibuk untuk menyelesaikan masalah umat dia. Nabi kita ni siapa, tuan-tuan? Nabi kita ni siapa? Nabi kita ni lah Habibullah. Nabi kita ni kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kita ni siapa? Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar Rasul, tapi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu derajat yang tidak dicapai oleh mana-mana Rasul. Satu derajat yang tidak dicapai oleh mana-mana Nabi. Sebab Nabi kita adalah Habibullah. Apa maksud Habib? Apa maksud kekasih? Apa maksud kekasih? Kalau orang ada pasangan kekasih, apa maksud? Maksud dia tak akan mengguruskan walaupun sedikit kekasih dia. Sedangkan dia mampu. Dia ada duit RM100, kekasih dia nak akan barang RM90. Apakah dia tak bagi? Sanggupkah dia tak bagi? Dan sanggupkah dia mengguruskan hati kekasih dia? Mana mungkin. Dia takkan mengguruskan kekasih dia. Sebab dia mampu bagi, dia akan bagi. Sebab itu masuk kekasih. Kalau kita biarkan dia rasa sedih, bukan kekasih nama dia. Kalau tak mampu lainlah. Tak mampu, kekasih hendak nak omeh harga RM20,000. Tak dapat dah kata.
gaji dia dekat 2,000 je. Tu lain. Tak mampu. Tapi kalau kasih dia mampu, Masya Allah. Maka ulama memberikan satu kisah. Di akhirat nanti, bila diadili para umat, maka Nabi sibuk untuk menguruskan umat dia. Dan Nabi melihat kesibukan Nabi itu, dan Allah mengetahui bahawa Nabi kita ini begitu halabu untuk menyelamatkan umat dia. Maka kata ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi kita, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya engkau ingin, ya Muhammad, aku serahkan urusan umatmu kepadamu. Dah, aku serahkan. Kau masuklah ke siapa sahaja ke dalam syurga, kau masuklah siapa-siapa dengan aku. Pada saat itu masuk dia. Dah, aku serahkan urusan ini kepada engkau ya Muhammad. Dah, serah. Serah kepadamu ya. Betapa keinginan Nabi kita menyelamatkan umat dia, sehingga Allah kata, dah, aku serahkan urusan umat kepadamu. Maka ulama mengatakan, bagaimana kepahaman Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa beradabnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betapa pahamnya Nabi kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, bahkan Nabi jawab, bahkan ya Allah, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan urusan kita kepada dia, macam orang serahkan urusan kita kepada amak ayah kita lah. Terpulang lagi tuan. Amak ayah kita, kalau dimasuk, kita mesti dimasuk. Semualah, buat salah diampun, dilapihkan. Kono saman pun, ayah kita lah jadi hakim, ayah kita selamat. Maka Allah Ta'ala serahkan, dah ya Muhammad, dah urusan umat aku dah ambil, kau yang laksanakan. Maka kata ulama, maka dia menjawab, bahkan ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah, sebab engkau lebih rahmat daripada aku ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah, kasih sayang engkau lebih sempurna daripada aku ya Allah. Maka Nabi serahkan balik urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berkata, ya Allah, engkau lebih sempurna daripada aku ya Allah, engkau lebih rahmat daripada aku ya Allah. Kata ulama, begitu. Ini menggambarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi mengajak kita untuk melakukan ketaatan sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, dengan melakukan mujahadah, kita kata. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di dunia ini pelbagai kesusahan, kita kata. Pelbagai kesusahan untuk apa? Untuk dinaikkan darajat kita. Susah kita pada harta, susah kita pada tenaga, susah kita pada kesihatan dan sebagainya, semata-mata untuk dinaikkan darajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana syurga itu darajat. Tidak sama syurga Firdausil A'la dengan syurga yang rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tidak sama orang yang beriman dan orang yang bermujahadah, orang yang berjihad di jalan Allah, tak sama. Tak sama orang yang beriman tidak berjihad dengan orang yang beriman berjihad dengan hartanya. Tak sama orang beriman dengan orang berjihad dengan tenaga dia. Berjihad dengan waktu dia tak sama. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendapat kebaikan sebanyak-banyaknya di dunia ini, dengan melakukan pelbagai mujahadah. Ya Allah Subhanahu beri kita peluang, maka bermujahadah kita dengan tenaga kita, bermujahadah kita dengan harta kita, bermujahadah kita dengan waktu kita dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kita mendapat kebaikan dan untuk membanggakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap minggu amal kita dibawa datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan kita bukan sekadar Nabi lihat di akhirat, tetapi amal kita juga dilihat oleh Nabi pada setiap malam Jumaat dan juga hari Jumaat. Setiap minggu Nabi tengok amalan kita. Maka bila baik, Nabi kata fasyakartullah, alhamdulillah, baik amal dia. Dan sekiranya tidak baik, Nabi kata, maka fastaghfartullahu lahum, aku akan beristighfar kepada Allah buat mereka.
Begitulah cintanya Nabi kita kepada kita, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah memberikan semangat kepada kita untuk berhijrah, untuk melakukan perubahan kepada yang lebih baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengubah nasib satu kaum itu kecuali kaum itu mengubah diri dia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk berubah lebih taat, untuk berubah lebih baik, lebih berakhlak, lebih beriman dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan peristiwa hijrah Nabi SAW dan juga sempena memperingati peristiwa hijrah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk hijrah kepada yang lebih baik. Sebab itu Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi selepas kota Mekah ditakluk illal jihad wan niyah. Kecuali ada jihad bersungguh-sungguh untuk berubah jadi baik, wan niyah, ubah niat kita menjadi niat yang baik. Tidak ada lagi hijrah selepas dibuka kota Mekah. Yang ada jihad wan niyah, jihad mujahadah kita untuk lebih taat dan ubah niat kita supaya baik, tuan-tuan. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta maaf ada terkurang lebih kata dan sebagainya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.